sebab perintah Allah Ta'ala. Semua tentang perkara kena ada niat tuan-tuan. Kerana niat merupakan pangkal bagi semua hal. Kerana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu bergantung kepada niat. Niat kerana Allah, jadilah dia ibadah, dapatlah ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Niat selain daripada kerana Allah, segala yang kita buat menjadi sia-sia, mardudatan, ditolak oleh Allah Ta'ala, tak dapat apa. Kan? Ini adalah hadis yang sahih dan sabda Rasulullah SAW, amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min inniyah. Kata Nabi SAW, berapa banyak amalan yang berupa keduniaan. Nampak perbuatan tu macam arah keduniaan sikit, kan? Tapi menjadi amalan akhirat dengan sebab baik niatnya. Kita cari rezeki lah, kan? Cari duit, kumpul harta, nampak macam dunia sungguh lah kan. Dia ni tak habis-habis dengan dunia dia. La ilaha illallah. Siang malam pagi petang dengan dunia. Tapi walaupun dia cari dunia, ada niat dia yang baik. Apa niat dia? Aku kalau banyak besok rezeki pun nak bayar zakat, nak bantu orang miskin, aku nak infak fi sabilillah. Nampak macam dunia tuan-tuan kan? Nampak macam dunia yang dia cari, dia kumpul tu bagai nak gila tu dunia lah kan. Tapi niatnya tu kerana Allah Ta'ala. Aku cari rezeki, aku nak bagi anak-anak aku senang, anak-anak aku boleh belajar, boleh beribadah, aku boleh bayar zakat, aku boleh membantu orang fakir miskin. Ada niat tuan-tuan, ada niat kerana Allah Ta'ala. Nampak macam amalan keduniaan, tetapi Nabi kata dengan sebab niat dia menjadi amalan akhirat. Dia pakailah baju cantik ni, niat kenapa? Aku nak ngadap Allah Ta'ala, bukan nak nunjuk, bukan niat nak riak kat orang, nak tunjuk kat orang, tak. Niat nak pakai lawa-lawa ni, cantik-cantik ni sebab Allah Ta'ala suka benda yang cantik. Kan? Aku pun pakailah cantik lawa-lawa lah. Allah tahulah dia banyak duit, tak payahlah nak tunjuk pakai mahal tu. Dah, dia bukan niat tu. Dia ni tu sebab kita tak boleh nak judge orang tuan-tuan. Kita tak boleh nak kata orang, nak menunjuklah tu duit dia banyak, dia pakai baju mahal tu. Dah, kadang-kadang niatnya bergantung dengan niat. Mungkin dia pakai baju mahal, bersyukur kepada Allah Ta'ala, aku ada rezeki, aku pakai baju mahal, nak ngadap Allah Ta'ala, cantik-cantik lawa-lawa, bukan nak nunjuk. So itu kita tak boleh tuduh orang dalam bab ni, tak boleh tuan-tuan. Tak boleh tuan-tuan, sebab dia bergantung kepada niat. Dia bersedekah, alah nak tunjuk dia banyak duit lah tu, rajin bersedekah. Tengok sekali sedekah 100, 500, dan nunjuk tu macam dia banyak duit seorang. Tak, kita tak tahu apa niat dia. Mungkin dia niat nak didik orang supaya orang rajin bersedekah. Mungkin dia niat semata-mata lillahi ta'ala, nak bantu orang yang susah. Kita tak tahu. Tak boleh nak tuduh. Sebab itu kita tak boleh baca orang. Aku tahulah hati dia tu kan, bohong itu. Ustaz kata tahu hati orang, mana dia tahunya? Kalau nak tunjuk itu, tak pasal-pasal kita cari dosa, tak pasal-pasal kita mendapat dosa, percuma je dapat. Jadi tuan-tuan, sebab Nabi kata kadang-kadang amalan tu nampak dunia, tapi niatnya itu
untuk akhirat, akhirnya dapat akhirat. Kadang-kadang amalannya pula, berapa banyak amalan yang berupa akhirat menjadi amalan keduniaan dengan sebab buruk niatnya. Rajin datang semayang ke masjid, alhamdulillah, tapi niat nak tunjuk ke orang ya, langsung rosak. Rajin dia pergi mengaji, tapi niat nak tunjuk ke orang, habis rosak. Memang kita tengok baguslah dia pergi mengaji, pergi semayang, baguslah. Tapi di sebalik apa yang dia buat itu hanya semata-mata yura'unan nas, nak tunjuk kat manusia. Ada sedikit dalam hati nak tunjuk kat manusia apa yang aku buat ni. Jadi tuan-tuan, dia bergantung kepada niat kita. Sebab itu Nabi sebut sesungguhnya segala amalan itu bergantung kepada niatnya. Sebab riwayat Bukhari dan Muslim dia kata apa? Semua perbuatan ni bergantung kepada niat. Jadi tuan-tuan, kita kena perhatikan niat kita betul-betul. Jaga niat kita elok-elok. Jangan sampai niat kita selain daripada Allah Ta'ala. Apa saja yang kita buat. Okey. Pelajar seharusnya meniatkan menuntut ilmu itu untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala dan balasan syurga di akhirat, juga untuk menghilangkan kejahilan pada dirinya dan orang lain, serta untuk menghidupkan agama dan mengekalkan Islam. Banyaklah niat kita tu. Pertama, aku mengaji ni nak dapat redha Allah, niat nak dapat balasan syurga Allah, niat nak menghilangkan kejahilan kerana Allah Ta'ala. Aku tak nak beribadat dalam keadaan jahil. Aku tak nak mengabdikan diri beribadah ni dalam keadaan jahil, tak ada ilmu. Tapi kalau semata-mata nak belajar ni nanti nak challenge orang, nak boleh berdebat dengan orang, nak tunjukkan orang yang kita ni hebat, kita ni hafal semua kitab, hafal nama ulama, hafal dalil-dalil, nanti nak berdebat senang. Orang pun tengok hebat dia ni, kau tengok ingat betul dia. Tu yang jadi jahanam tu. Tu yang berdebat jadi lagu tu, tuan-tuan. Apa pun alasan kita berdialog ke apa ke, sebenarnya tak ada tujuan lain kalau kerana Allah Ta'ala. Kalau kerana Allah Ta'ala tak apalah. Kalau bukan kerana Allah Ta'ala, jahanam apa yang kau buat ni. Nak tunjuklah siapa terror, kita pun tengok hebat dia ni kan, membahas. Allah Ta'ala kata, aku bukan nak tengok hebat kau, kau tak hebat pun. Aku suruh kau sampaikan kat orang, bukan suruh leka kau berdebat je. Aku suruh bagi ilmu kat kau tu, aku bagi ilmu tu suruh sampaikan kat orang. Kau pergi dakwah orang, aku bukan suruh kau berdebat sesama kau. Bila ilmu sama ada ilmu, nak berdebat, nak challenge lah siapa paling hebat. Anjurkan debat. Anjurkan debat, anjurkan ni, semua ni rosak habis kita. Ada yang belajar, tunggulah aku belajar, aku buat master, aku buat PhD, kau tunggulah, kau tunggu sikit lagi. Kau tunggu kan. Ada PhD aku sok, kau tahulah nasib kau kan. Kita dah belajar kalau semata-mata itu tak payahlah. Atau belajarlah besok ni kan, habis je degree, balik besok. Aku dah target dah, kalau tak mufti, qadi. Salah satulah. Kalau tak dapat mufti pun qadi pun tak apa. Kau jadi imam, tengoklah, aku nak target imam besar lah kan. Dapat jadi imam besar, so kau tahulah. Tak payahlah mengaji lagu tu kan. Mengaji nak tunjuk hebat tak payah, sebab kita tak ada ilmu pun sebenarnya.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita perasan je kita ada ilmu ni nah. Nak tunjuk terror ni tak payahlah. Ilmu Allah Taala ni luas. Kadang hebat nak hafal dalil tu tinggi-tinggi, hak kecil pun tak selesai. Kan? Hebat nak berdebat, berbahas, terror ni kan. Bab hak kecil dia punya pun tak selesai lagi. Yang dia bercakap hebat tu bab istinja pun tak settle. Ni masalah. Sebab itu kita jangan duk belajar kerana nak dapat pengaruh, nak tunjukkan orang, cari ilmu ni kan, nak jadilah hebatlah kan, biar orang kenal kita, biar orang sanjung kita. Ni buang masa ni. Sebab itu jaga sewaktu kita belajar. Tapi tuan-tuan ni belajar tak ada apalah. Nak jadi mufti memang tak ada dah. Nak jadi qadi pun tak ada kan. Apa yang tuan-tuan nak niat lagi kan? Nak jadi ulama besar memang tak ada dah kan. Umur pun berapa tahun, dah semua dah gelap semua, tinggal nak ke kubur je. Ni semua niat nak belajar, nak cari ilmu, saki baki ibadat ni nak bagi perbetul lah. Kita tak ada ilmu, kita nak perbetul lah ibadat kita. Takkan tuan-tuan belajar semua ni pakat nak jadi mufti lagi ni. Memang tak ada, memang tak ada dah kan. Mufti apa je, dia qadi memang tak ada dah. Belajarlah sekadar kita niatkan Allah Ta'ala, aku belajar nak buang kejahilan aku supaya ibadat aku yang akan datang ini lebih baik dari yang sebelum ni. Semayang aku sebelum ni tak pernah baik, lepas belajar ni ada ilmu, aku nak jadi solat aku ni solat yang terbaik lah. Itu je lah lagi, nak buat apa lagi dah. Macam tuan-tuan belajar taranum lah, dah tua-tua nak tanding kat mana lagi dah kan. Belajar apa? Taranum. Tak payahlah, napas pun tak apa nak sampai lah. Kau nak belajar pun tajwid, kau nak belajar pun tadabbur kan. Cukup lah tadabbur Quran, tajwid Quran, jadilah bagi perbetul sikit bacaan tu, tapi tergeliat dah sikit kan. Yalah dah tua mengaji tajwid kan. Nak sebut qaqalah pun susah tuan-tuan kan. Qaqalah pun susah kan. Ahad susah kan. Khatab susah. Piramli dah buat dulu dah kan. Dah tua ni payahlah sikit, payah. Bukan tak boleh kan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau berusaha pada jalan Ta'ala ni dapat kan, tapi lambat dah sikit. Syarat dah kurang lah kan, kurang. Pagar dah tak ada, pagar pun dah tinggal 2 batangnya kan. Dah tiga batang, tinggal itu pun jarang-jarang. Yang patut angin tersumbat keluar, dia macam exhaust bocor lah kan. Tak jadi apa kan. Boleh lah belajar, bukan tak boleh. Lidah pun dah keras, boleh lah, tapi lambat lah sikit kan. Tapi niat kerana Allah Ta'ala, bukan aku nak menunjuk apa pun kepada dia. Aku belajar kerana Allah Ta'ala, nak ubah. Kalau dapat sementara akhir hayat aku dapatlah baca Quran tu dengan baik, dengan betul sebutan makhraj hurufnya kan. Itu je lah. Kau takkan nak ingat idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah kan, idgham mutamatsil lain lah kan. Semua dalam kepala payah lah kan. Mana ingat, yang kita ingat ni baca dia dengung, ni baca dia nyata kan. Itu boleh lah. Tapi kau nak ingat lah semua-semua, rasa tak ada lah kot kan. Tapi tak tahulah, otak tuan-tuan macam komputer lah, kita mana tahu kan. Tuan-tuan tengok lah, mana ada kitab relax kan. Mana boleh lah kan. Boleh lah kan. Tapi tak apa kan. Yang penting kita datang mengaji, kita nak cari redha Allah Ta'ala tak? Islam itu kekal bila ada ilmu. Yalah, kalau kita mengaji Islam ni, kita berpegang dengan Islam, maka Islam tu akan kekal lah. Tapi bila kita tak faham Islam,
kan, kita tak ikut ajaran Islam, maka Islam tu akan hapuslah tuan-tuan. Sikit-sikit hapus, sikit-sikit hapusnya tuan-tuan. Sebab kita pun dah tak ada ilmu, kan? Kalau kita tak belajar tuan-tuan, habislah. Contohlah macam berzanji, kita dah tak belajar, habislah ilmu berzanji tu, kan? Cuba kalau kita belajar, masih ada ilmu berzanji ni, kan? Dah tua-tua tak payahlah, yang muda-muda kita panggil, anak-anak muda kita, mari kita buka balik kelas berzanji, kan? Panggil ustaz, panggil ustazah, ajar berzanji balik semula, kan? Anak-anak muda kita ni, kan? Dah tua-tua ni payahlah, kan? Yalah, napas tak panjang, kan? Tak panjang lah, boleh lah, lepas tu mata lah tak nampak, kan? Tulisan lah dalam kitab Ja'far Al-Bazanji ni kelabu, kan? Macam mana nak baca, kan? Naik ke atas, turun, angkatlah cermata, tutup. Bila sudahnya tuan-tuan tak, kan? Bila dah tak nampak, nak baca pun al-jannatu, dia tak nampak, dia tak nampak, payah. Tapi kalau nampak, insya-Allah, kan? Yalah, tulisan dia tak nampak, kelabu, ya. Kertas lama, bukan kertas macam ni, kan? Situ kadang-kadang, ni pengalaman saya ajar berzanji dulu lah, masa orang tu mula balik dulu lah. Yalah, masa tu teruk sangat lah. Masa tu orang kata nak belajar fiqah tak nak, tauhid tak nak. Sebab bila belajar fiqah, tauhid ni macam tersinggung orang tau. Tu tak kena, ni tak kena. Jadi orang kampung tak nak lah kena singgung ni. Apa yang tak tersinggungnya? Berzanji lah. Belajar berzanji. Yang datang belajar tu 70, kan? 75. Bawa lah beg, kan? Cermata satu, kau tertinggal cermata, bye bye kau. Kita pun baca lah, kan? Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim. Kita ajar orang tua, kan? Yang rendah sikit tak ada ke Ustaz? Habis kita pun mana ni pakcik-pakcik ni. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim. Panjang lah Ustaz. Yang pendek-pendek sikit tak boleh Ustaz? Mana nak dipendek, kan? Kan? Payahlah orang tua, kan? Baca je lah cik macam mana nak baca, kan? Dia pun baca lah, kan? Abtadi'ul tak nampak lah Ustaz, kelabu. Tak ada yang torang sikit kitab ni. Mana pula kita nak buat, dah tua, kan? Jadi kita panggil yang muda-muda, yang belasan tahun, kan? Budak-budak sekolah, mari sini mengaji berzanji, kan? Ajarlah berzanji, kan? Ibtadi'ul imla'a bismil zatil aliyah Allah. Tapi kau dah tak betul kan, lain bunyi, kan? Allah Allah Allah. Sudahlah, dah tak, dah. Ibtadi'ul imla'a abis mizatil aliyah Allah Allah Allah. Udahlah, cuma tak sambung depan je, sudahlah. Jadi mengajar seminggu semua berhenti, kan? Kita nak yang muda-muda lah belajar, kan? Marhabat macam tu, muda-muda lah. Dah tua-tua ni dengar lah, ngikut, dengar-dengar, kan? Sebab orang tua ni sepatutnya dia ni dah tak ada apa dah. Dia dengar je lah orang muda-muda buat, dia tunjukkan yang muda-muda macam ini, kau buat macam ni, kan? So orang tua ni penting. Orang tua ni jangan kata lah orang tua tak payah lah. Orang tua penting.
Sebab dia asam garam kehidupan tu dah lama kan. Tu saya kata dulu orang tua dia hebat tuan-tuan. Apa yang orang tua dulu ajar? Adab tuan-tuan, adab jalan depan orang kan. Dulu mana ada pernah jumpa tuan-tuan tahu tak, nak lalu depan orang tua ni kan, kalau kita naik basikal ke jalan kaki ke, ada orang tua depan tu kan, kan? Tak potong tuan, slow. Ku nak potong nak cepat sangat, cik, jalan dulu cik, jalan, barulah kita jalan. Sekarang ni tu imam pun terkejut, zoom jalan kan, terkejut tu imam, anak siapa tu? Tahu kan, ada kita tak didik anak macam tu dah. Dulu orang tua semua aja adab kan. Mana pernah jumpa dulu kalau orang tua bersembang kita lalu depan dia, tak ada. Jauh lalu. Kok lalu depan dia kau tunggu balik orang tua tu kan. Pendapat lah kau kan. Dulu hebat tuan. Orang tua dulu semua aja adab tu. Kenuri tahlil. Nak keluarkan jambar makan ni, dulang talam makan ni kan, pun ada adab dia. Apa keluar dulu? Dulu kan macam tu kan, talam lauk, itu nasi dengan pinggan, air basuh tangan dia, itu adalah kan air. Apa nak keluar dulu? Dulu semua dia ajar. Kalau keluar pelik pada tu, memang kena tegur lah. Apa ni terabur ni kan. Sekarang keluar juga, mula keluar lah air dulu, itu dah keluar pula kan, nasi pula keluar, pinggan pula tak ada, itu talam pula keluar, buah nak jerit pinggan keluar pula pinggan kan. Sebab sekarang tak diajar benda tu kan. Cuba tanya lapi-lapi orang lama-lama dulu kan, semua dia ajar benda tu, adab kan. Jadi orang tua ni penting tanya. Pasal tak ada orang tua nak ajar lah, jadi haru biru kita hari ni, berterabur habis hari ni. Pasal orang tua dah tak ajar, terabur habis kan. Konon kita pandai sangat, yang muda-muda ni tak nak harap ke orang tua, tu berterabur. Orang tua ni penting tuan. Asam garam kehidupan dia dah lalui semua tuan, dah lama hidup. Jadi perlulah nasihat dia tu. Perlulah nasihat orang tua ni. Walaupun nampak macam bentuk bukan agama, tapi sebenarnya ada dalam agama. Orang tua dulu senja-senja jangan keluar, tak elok keluar senja-senja ni. Mana ada. Ini dekat nak maghrib itulah dia seronok pergi keluar kan, balik mengigau lah apa semua kan, meraung lah, terjerit. Apalah kena budak ni ke, aduh, meragam lah dia. Dah keluar maghrib, hantu berkeliaran, kau keluar. Orang tua dulu marah dia keluar. Nanti dulu lepas maghrib kan nak keluarlah, tunggu kejap lagi. Sekarang maghrib tak maghrib, senja tak senja, tengah hari buta tak tengah hari buta. So, itu orang tua dulu dia nasihat macam-macam. Tapi zaman sekarang tak nak pakai, konon-kononnya ini semua kurafat ni, tak payah ikut lah orang tua ni. Apa dia tahunya. Bila dah menangis budak tu, dah tak boleh tidur malam, dengan dia tak boleh tidur, baru nak bersilat jumpa orang tua. Tahulah ya, kata apa kena budak ni ke, melalak, susu dah bagi, apa dah bagi, tak mahu kat dia tidur. Kan, cakap orang tua tak nak dengar kan. Tuan-tuan tengok Piramli buat filem Ahmad Albab, last sekali anak tu menangis, Ahmad Albab menangis kan, dah jumpa dukun dah kan, yang main bola tu dah, bola api tu kan, kan, tak hilang kan nangis. Pergi jumpa tu tak hilang tak, jumpa doktor tak boleh tak. Last kali jumpa ya tompel bapak dia, ya tompel pun ketuk pintu kan, berhenti budak tu. Nak katakan kau jangan main-main dengan orang tua ni, walaupun dia orang tua tak belajar, tapi kau jangan pelekeh orang tua. Kau tolong hormat orang tua ni, dengar nasihat orang tua kan. Kita ni yang muda-muda sombong dengan orang tua. Pergilah tanya pakcik tu. Pakcik tu apa tahu, dia kan sekolah
Sekolah tak sekolah jangan cerita pengalaman dia, kau pergi tanya dia dulu. Kan? Piramli tunjuk tuan. Kan? Last kali Piramli jumpa ya tompel bapak dia lah, pak mentua dia lah. Pak mentua dia tak jaga anak pun tak tahu, buat anak pandai. Dia pun dukung tak mau gak. Habis semua dia ketuknya. Lah kali ketuk pintu. Diam pula dia budak ni. Dah ada nama dah? Belum. Kita bubuhnya Ahmad Pintu. Gila. Tapi orang tua dulu memang betul pun. Saya tengok nama-nama orang dulu apa nama dia? Isnin bin Selasa. Senang betul orang tua dulu pun nama. Rabu bin Kamih. Dulu. Rejab Syaban. Syawal. Dulu senang tau. Tak ada pening-pening. Jangan pelekeh orang tua. Pasal itu kita ni saya tengok kan yang muda-muda ni suka pelekeh orang tua tau. Orang tua ni apa tahu Ustaz? Jangan nampak macam tak tahu. Tapi orang tua ada pengalaman. Jangan main-main. Kan? Apa orang tua cakap ni dengarlah elok-elok. Kadang-kadang anak tak nak dengar nasihat orang tua. Kan? Terutama dalam bab perkahwinan. Dengar cakap orang tua ni. So orang tua dulu tuan-tuan semua banyaknya semua mak bapak yang cari elok dia kekal bahagia kan. Yelah nak tengok lawa tu memang tak ada lah kan. Yelah dia jumpa pun bukan nak tengok sangat. Dia tengok orang tu nyapu laman pagi-pagi, sidai baju kan, rajin kemas. Kau nikah dengan budak tu kan. Kita pun tengok Allah kan. Tak lawa langsung kan. Tak lawa kan. Tapi budaknya bagus, rajin, pandai berkemas kan. Jalan. Tak lawa pun 10 anak. Tu tahu tak lawa tu 10, 8 anak tahu tak lawa. Tahu tak pernah bercinta nah. 10 anak, 8 anak kan. Kita hari ni tak nak, anak semua nak cari sendiri. Abahnya tis tak boleh pakai, maknya tis ada serabut kan. Cari sendiri. Anak cari kan, mesti nak cari yang melentik-lentik punya. Daripada kepala sampai kaki melentik semua nak carinya. Kan? Terlentik bangkit pukul 11 pagi. Kan? Lawa boleh harap. Goreng telur pun hangit. Mula menyampah hari kan. Mula menyampah. Kan? Dah bangkit pagi pun pukul 11. Baju pun 3 bakul tak basuh. Dah mula kalut. Mula serabut. Cari pula orang tua. Penat orang tua boleh hilang ni. Bila orang tua cakap tak nak dengar. Kan? Jadi tuan-tuan orang tua ni penting tuan-tuan. Jangan kata orang tua tak penting. Kan? Apa-apa tanya orang tua. Sebab itu orang tua ni apa pun kena rujuk juga dekat dia. Kena tanya dia pengalaman dia. Kan? Dia boleh bagi nasihat. Kita jangan sombonglah dengan ilmu yang kita ada ni. Kan? Kemudian zuhud dan takwa tidak sah dalam keadaan yang jahil. Nak takwa apanya jahil. Nak zuhud apanya tuan-tuan jahil. Nak warak macam mana tak tahu halal haram, mana boleh rembat, mana tak boleh rembat. Kan? Tak tahu tuan mana boleh, mana tak boleh. Kan? Dan nama pun jahil. Nama pun tak ada ilmu. Pasal itulah kadang-kadang tu saya kata hari tu kan. Baru ni orang tanya saya, Ustaz, apa hukum nak sajat tu pakai telekung? Saya kata kat dia orang, saya kata, kau tanya mufti lah kan. Kau jangan marah kat sajat tu dia pakai telekung kan. Apalah tak marah lah Ustaz. Bodoh sangat ke pergi umrah awak laki-laki pakai telekung? Marah kat sajat. Saya kata sepatutnya kau cakap dengan ejen tu yang bawa tu. Patutnya ejen tu tanyalah sajat hari tu, Jad, aku nak tanya ni, kau nak pergi umrah ke? Nak pergi umrah boleh, tapi sekarang ni aku nak tanya kau nak buat umrah
pakai ihram laki-laki ke pakai telekung perempuan? Tanya dulu. Kenapa? Yelah, kau nak buat ihram macam mana nanti? Saya pakai telekung. Kau lelaki je tak boleh. Tak boleh pakai telekung lah. Tak apalah, saya pakai laki-laki lah. Ramai Pak Arab ikut kau nanti. Sajad kan? Kalau dengan bentuk badan macam tu, pakai ihram laki-laki, silap-silap kau pun ikut dia. Kan? Dia tak boleh lah. Jadi Jad, kau jangan pergi dulu. Aku nasihatkan kau in the gang ni, kau jangan pergi dulu. Kalau kau nak pergi, kau bertaubat dulu, kau jadi laki-laki normal dulu. Baru boleh aku bawa besok. Ni dah duk kira ni kan. Inilah peluang aku dapat bawa Sajad ni, jutawan kosmetik ni. Kan? Masyuk kan. Masyuk. Lepas tu dia pergi sana, kau tengah-tengah. Lepas tu orang marah ke Sajad, bukan marah kau yang bawa. Kan? Kau yang ada ilmu. Kau bawa orang pergi umrah, kau mesti ada ilmu. Kau tanya dia dulu. Boleh ke saya nak pergi umrah ni? Jad, mari dulu. Datang pejabat aku. Aku nak tanya kau ni, kau lelaki ke perempuan, Jad? Kok dah biasalah panggil Sajad, panggil Jad je kan. Kau lelaki ke perempuan, tanya dia. Kenapa? Nak tahulah kau lelaki ke perempuan. Nak pastikan dulu. Lelaki. Okey. Kau lelaki ni, macam mana kau nak buat umrah besok? Sedangkan badan kau macam ni. Badan kau bentuk perempuan. Muka kau pun muka perempuan. Macam mana kau nak buat macam ni? Menimbulkan fitnah ni, Jad. Nanti kalau kau pakai kain ihram laki-laki, kau terbuka lah kain ihram kau tu, tertanggal lah kan. Bukan yang bawah, yang atas tertanggal lah. Macam mana, Jad? Aku yang bawa ni pening nanti. Kan? Sepatutnya yang ada ilmu macam tu lah. Ini tak. Lepas tu nak salahkan si Sajad. Aku bukanlah bela Sajad tu kan. Kalau kau katalah, Ustaz lain macam bela Sajad. Tak ada, aku bukan bela dia. Nak katakan jangan salahkan dia macam tu. Dia tu tak ada ilmu. Ni. Dia tu jahil, tak ada ilmu. Jadi kau yang ada ilmu ni, jagalah dia elok, betulkan dia dulu. Dia keluar statement merapu kan, saya pergi umrah tak kena bala pun, tak payah marah lah. Dia tak ada ilmu. Dia bukan faham pun apa dia cakap tu. Dia ingat bala tu, aku pergi macam ni, pergi umrah, kepala hilang, tangan hilang. Baru dia yakin. Dia tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu. Ni yang ulama kata ni, zuhud, takwa tak sah dalam keadaan yang jahil. Kau nak kata dia takwa, beramal, dia pun pergi umrah, berdoa, tak boleh sebab dia tak ada ilmu. Kan? Tuan-tuan, jangan kutuk-kutuk saja kan. Buat dosa je kita kutuk dia. Apalah dosa lah Ustaz, dia memang macam tu, tak salah kutuk, pergilah nasihat. Kutuk apa? Jangan kutuk-kutuk dia kan. Saya pasal tak jumpa dia punya pejabat dekat Kelang tu, dia punya wisma dia tu dekat tempat saya ngajar tu, kat Masjid Padang Jawa tu, tapi tak nak jumpa dia semain Jumaat. Tak pernah lah jumpa dia semain Jumaat kan. Tu aku tak tahu tu kan. Tapi selalulah aku pergi sana mengajar tu, tempat tu Wisma Nur Sajad kan. Aku tak nak jumpa dia. Aku ingin kan nak jumpa dia kan. Tapi itulah, tak ada jumpa. Mana Haji Nasar? Haji Nasar biasa bawa lah geng-geng tu, tapi dia pun tak nak jumpa Sajad tu kan. Haji Nasar bawa lah rombongan dia orang tu. Haji Nasar pernah bawa lah tu, Haji Nasaruddin tu. Mana tadi? Ada tadi. Dia pernah bawa. Dia perbetulkan geng-geng tu lah. Selangor buat kan. Selangor buat apa? Buat program untuk geng Maknyah ni. Apa dia buat? Bawa jalan rombongan. Bukan bawa jalan saja, bawa dalam bas bagi nasihat. Ada program-program dia lah. Adalah 2-3 orang berubah dalam satu bas tu, adalah 2-3-4 orang tu berubah
balik potong rambut semua, jadi lelaki. Adalah. Saya tanya jenazah, dia tahulah jenazah dia tu, dia tahu. Kan? Tak adalah jenazah ni kan, jenazah dia biasa bawa lah. Kan kau lain lah kata jenazah pun ni kau. Tak ada lah. Kemudian Syekh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin, pengarang buku Al-Hidayah, telah mendeklamasikan serangkap syair kepada setengah ulama. Apa dia kata? Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Berlaku kerosakan besar bila ulama membelakangi syarak. Bila sampai tahap ulama pun membelakangi syarak, berat lah. Dan yang terlebih besar lagi ialah apabila si jahil yang jadi abid. Lagi teruk bila mana orang jahil rajin beribadat. Azan dulu Tuan Bilal. Ada ke? Ada. Tidur. Tidur. Allah. La ilaha illallah. Syamsullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Innaka la tuhlul mi'ad. Sama sikit tuan. Okey. Jadi dia kata kerosakan besar bila ulama belakangkan syarak, bila orang jahil kuat beribadat. Jadi dia kata apa? Kedua-duanya
huma fitnatun fil alamina azimatun, kedua-duanya merupakan fitnah besar di dunia ini bagi orang yang berpegang kepada mereka dalam hal keagamaannya. Dua-duanya jadi fitnah besar pada agama kita. Orang alim tak nak ikut syarak, orang jahil rajin beribadat. Berat ni kan. Kau tengok rajin beribadat tak sangkau, tapi masalahnya ilmunya tak ada. Hebat ulama tu, tapi dia sendiri tak pegang pada syarak, pada hukum, pada ketentuan Allah Ta'ala. Ini masalah tuan-tuan. Fitnah. Kadang-kadang kita tengok pada kehebatan dia beramal ibadat, tapi ilmu tak ada, jahil. Kita tengok kehebatan bercakap, berpidato, pandai, tapi dia sendiri pun tak ikut. Orang alim cakap hebat, tapi dia sendiri pun tak ikut, macam mana? Ni bahaya tuan-tuan. Orang berpegang dengan dia, orang belajar dengan dia, tapi dia sendiri pun tak ikut. Sebab kita yang buat kan, kita yang cakap. Bila kita cakap, bila kita buat, kita kena tunjukkanlah dulu. Apa pun kita dengan anak, kita kena tunjuk sebagai bapa dulu. Suruh anak sembahyang awal waktu, kita pun lambat, macam mana? Macam AJK masjid lah kan. Kita jadi AJK, kita lah kena datang masjid selalu. Kita suruh orang datang, kita tak datang, jahanam. Kita buat peraturan parking kereta elok-elok, kita pun parking berterabur, macam mana? Kadang-kadang saya tengok ada gak kadang-kadang kan, dia ada tulis pintu masuk tu kan. Kadang saya pun tengok pintu masuk, tapi ada orang keluar kot tu. Saya pun dia ni tak erti baca kan. Kadang pintu keluar sana, masuk kot tu. Saya pun pelik juga. Dia ni orang buat peraturan ikut lah kan. Tapi macam saya datang tengah malam, tak ada siapa lah kan, dah tutup pintu ni, saya masuk pintu tu kan. Security kata masuk pintu tu lah Ustaz kan. Tu lain lah. Ni saya tengok kadang-kadang siang kan, pun saya nampak tau, saya perhati je kan, pintu tu pintu keluar lah, apa sahaja masuk ke situ kan. Orang dah bagi tahu masuk sini, keluar situ kan. Masuklah ke ni, keluarlah ke tu kan. Kadang-kadang saya pun tengok, opak ni buat peraturan tapi tak ikut, macam mana? Sia-sia lah buat peraturan. Situ dia tulis no entry, tapi tak boleh masuk situ, orang masuk itu. No. Tu tak kena tuan. Jadi ulama ni, dia cakap, dia kena buat dulu, dia kena tunjuk. Tu yang saya petikai baru ni, ada satu kes masalah derma organ. Boleh tak derma organ? Sebab ada ulama kata, ada fatwa kata menderma organ ni boleh. Saya kata cuba pergi tengok senarai penderma organ ada tak di kalangan ulama. Lepas tu ulama lah dulu kan, dia lah dulu mata dia bagus, mata ulama lah, tengok kitab ya kan. Ada tak senarai penderma di kalangan para alim ulama, derma organ ada kan? Kalau dia keluarkan boleh derma organ, makna dia kena keluar dululah, sebab dia punya yang terbaik lah kan? Tapi kok dia boleh dia seorang pun tak ada, macam mana kan? Para ulama keluar derma darah boleh lah kan, boleh. Ulama-ulama rajin tak derma darah? Ini darah-darah ulama ni kan. Yalah, kalau kita barulah orang nak derma, kau tengok ulama menderma organ darah, kau tengok. Takkan kau orang tak nak derma? Derma lah, barulah orang nak ikut ni. Derma darah ni boleh, ulama tak ada pun derma darah, tengok kan. Contohlah kan, macam mufti-mufti kau kan derma darah, barulah kita ikut kan. Macam kahwin dua lah kan, kita duk suruh kahwin dua, ustaz pun seorang, macam mana? Ustaz kahwinlah dulu, barulah anak murid ikut. Bini tanya pun senanglah jawab, abang ni apa masalah? Abang ikut ustaz. Baguslah, betul. Tapi ustaz pun seorang, lepas tu nak suruh
tuan-tuan nikahlah dua, cari pasal nama. Kan? Jadi tuan-tuan cukup takat tu, hari pun dah pukul 8.50. Tak payah lama-lama tuan mengaji ni. Cukuplah takat tu. InsyaAllah subuh esok kita sambung lain. Wallahu a'lam. Macam biasalah tuan-tuan nak pergi tengok barang-barang kat luar tu. Saya ada bawa macam-macam minyak wangi. Tuan-tuan pilih tengok minyak wangi tu. Nak kayu gaharu ke, nak muzaffar ke, raudah ke, macam-macam lah. Pergi tengok kat luar tu lah. Minyak-minyak wangi. Dan siapa nak berinfak, tabung infaknya dekat belakang tadi, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamina bil afiyah wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.